Salam sejahtera Dr. Basni Kong Liang Sun, yaitu pensyarah pengajar Malaysia MPU 2163. Pembentangan saya ialah berkaitan dengan tugasan 2, yaitu kajian sejarah makanan. Nama saya ialah Teo Wan Sen. ID number saya ialah 2020038. Kelas saya ialah 2023 batch 1. Makanan kegemaran saya ialah taufu fa. Makanan yang saya akan membentangkan pada hari ini ialah taufu fa. Pertama ialah sejarah taufu fa. Tauhu dikatakan berasal daripada China purba semasa zaman dinasti Han. Liu An, cucu Maharaja Gaozu, bercita-cita tinggi dan ingin mencipta sesuatu yang boleh menjadikan orang hidup selamanya. Walaupun dia gagal mencipta peluru magic, tetapi dia dapat menggunakan kacang soya dan garam untuk menciptakan tauhu yang sedap. Ia telah menjadi snack terkenal semasa dinasti Han. Di 2000 tahun yang seterusnya, ia berkembang di seluruh China. Semasa peperangan dengan Jepun, Sichuan menjadi pusat politik, ekonomi dan ketenteraan di China. Liu Silu, pakai dari sebuah restoran Tohua yang terkenal, belajar cara untuk membuat taufu fa dari orang lain dan membuat pembaharuan sehingga dia menghasilkan resepinya yang bertambah baik rasanya. Selepas itu, orang-orang Cina juga telah membangunkan dan memperkayakan resepi masakan berasaskan tauhu mengikut cita rasa mereka sendiri. Seterusnya ialah jenis-jenis taufu fa. Terdapat berbagai jenis taufu fa di seluruh dunia. Di negara atau daerah yang lain, terdapat cara penyediaan dan rasa yang berbeza mengikuti cita rasa penduduk-penduduk. Di Fujian, taufu fa yang manis ditambah dengan gula perang, manakala taufu fa yang masin dihidangkan dengan lobak kering, bawang goreng, ketumbar atau saderi, udang kering, dan pelbagai air garam. Seterusnya, di Taiwan, kacang seperti kacang hijau, kacang merah, dan kacang tanah biasanya ditambahkan. Begitu juga dengan susu soya, buah-buahan, atau berbola udi keladi. Tambahan pula di Hong Kong dan Macau, gula perang, sirap osmanthus wangi, dan jus halia biasanya ditambahkan. Di barat daya Cina pula, serbuk atau minyak cili biasanya ditambahkan kerana cita rasa penduduknya biasanya suka makan beras. Seterusnya ialah di negara Asia Tenggara. Bagi Filipina, taufu fa dihidangkan dalam sirap perang manis, sirap debu atau sirap strawberry. Selepas itu, di Indonesia, ia dihidangkan hangat atau sejuk dengan sirap gula Melaka yang berasa daun pandan dan halia. Bagi Thailand pula, taufu fa dihidangkan sejuk dengan susu dan salad buah-buahan, tau huai nam sot atau tau huai fruit salad, atau dihidangkan panas dengan sirap halia, tau huai nam king. Tambahan pula di Vietnam, taufu fa biasanya dihidangkan dengan air melati manis, dimasak dengan halia pedas atau dan gula, atau dihidangkan hangat dengan lychee dan air kelapa. Gelaran yang lain bagi taufu fa. Sebab taufu fa berkembang ke seluruh dunia, tentulah penduduk-penduduk yang berbahasa asing akan memanggil taufu fa mengikut bahasa-bahasa mereka, antaranya ialah bahasa Cina, dialek, bahasa Indonesia, bahasa Thai, dan bahasa Filipina. Bagi bahasa Cina, ia dipanggil tohua. Do bermaksud kacang, hua bermaksud bunga. Tambahan pula, bagi bahasa Hokkien juga dikenali sebagai salah satu daripada dialek Cina. Ia dipanggil tauhua. Di Pulau Pinang, taufu fa biasanya
dikenali dan dipanggil Tauhua kerana Pulau Pinang terdiri daripada banyak orang Hokkien atau Fukien. Seterusnya, bagi bahasa Cantonese, ia dikenali sebagai Taufufa. Selepas itu, bagi bahasa Indonesia, ia dipanggil kembang tahu atau tahua atau wedang tahu. Bagi bahasa Thai pula, ia dipanggil tauhuai. Seterusnya, taufufa juga dipanggil sebagai tahu di bahasa Filipina. Bahan-bahan asas bagi taufufa. Bahan-bahan asas bagi menyediakan taufufa merangkumi kacang soya, air yang bersih, tepung jagung, UDL yaitu glucono delta lactone, daun pandan untuk menambah kewangian taufufa dan sirap, gula Melaka, dan gula putih. Cara-cara penyediaan bagi taufufa. Cara-cara penyediaan bagi taufufa sebenarnya amat senang dan cepat. Ia hampir sama dengan cara pembuatan puding atau agar-agar. Perbezaannya cuma dibuat oleh kacang soya dan ditambah sirap gula Melaka. Yang pertama, rendangkan kacang soya selama 4 hingga 5 jam. Kemudian asingkan kulitnya. Jangan biarkan rendaman kacang soya melebihi 6 jam bagi mengelakkan ia menjadi terlalu berair. Yang kedua, bersihkan kacang soya dan dikisar bersama 1 liter air. Tapis menggunakan kain nipis atau menggunakan kain lampin untuk menapis air kacang soya untuk menjamin kebijinan air soya. Yang ketiga, masak air soya dengan daun pandan sehingga mendidih supaya kewangian daun pandan boleh diserapkan dalam air soya. Yang keempat, sementara masak air soya, satukan tepung jagung, GDL, dan air. Yang kelima, apabila air soya sudah mendidih, masukkan ke dalam bekas kedap udara dan masukkan bahan-bahan yang digelangkan keempat, iaitu campuran tepung jagung, GDL, dan air, kacau dan tutup bekas. Yang keenam, tunggu sehingga setengah hingga 1 jam. Jika taufufa Anda sudah kental, bermakna ia boleh dimakan. Akhirnya, bagi membuat sirap gula, hidupkan gula Melaka, gula putih, air dan daun pandan dalam periuk. Matikan api apabila sudah sedikit pekat. Elakkan air gula terlalu pekat kerana rasanya akan menjadi pahit. Masa untuk menghidangkan taufufa, iaitu bila menghidangkan taufufa. Taufufa boleh dihidangkan sebagai pencuci mulut kerana rasanya yang manis. Bagi negara yang lain, ia dapat dihidangkan sebagai hidangan utama dengan nasi dan sayur-sayuran yang lain. Simbolik atau perayaan tertentu untuk taufufa. Taufufa boleh makan pada hari biasa tanpa simbolik atau perayaan yang tertentu untuk menghidangkan taufufa. Walaupun ia ialah makanan tradisional Cina, tetapi dia tidak semestinya makan pada hari perayaan seperti bakcang, tangyuan, dan kuih bulan. Khasiat taufufa. Walaupun taufufa ditambahkan dengan air gula, tetapi juga banyak berkhasiat untuk manusia kerana ia mengandungi pelbagai nutrisi yang penting untuk metabolisme. Antaranya ialah kaya dengan asid lemak asas, protein, vitamin, dan mineral yang memberi tenaga kepada badan. Seterusnya, ia mampu memperbaiki profil lipid kerana ia mengandungi lemak tidak tepu serta bebas kolesterol. Tambahan pula,
Taufufa boleh menguatkan saluran darah disebabkan wujudnya asid lemak omega 3 dan omega 6 yang melindungi darah daripada kelesian dan pendarahan. Selepas itu, ia juga mampu meningkatkan penyerapan kalsium yang boleh mencegah kehilangan jisim tulang yang menjadi punca osteoporosis, terutamanya untuk wanita yang tua. Taufufa juga dapat membantu mengurangkan berat badan dengan syarat diminum dengan kurang atau sebaik-baiknya tanpa bermanis, yaitu sirap. Pada peringkat menopause, hormon tumbuhan ini akan mengurangkan gejala menopause, risiko serangan jantung, diabetes, dan obesiti. Taufufa kegemaran saya dijual di Dalam Besar Balai Pulau, I Love You, Gurney Plaza Food Hall, Georgetown, Thyssen Fresh Soya Bean Milk and Beancurd, Island Glades, Penang, dan akhirnya ialah di Ipoh, yaitu Dingfeng Taufufa, Concubine Lane, Ipoh, Perak. Pembentangan saya ditamatkan dengan quote saya, yaitu cobalah Taufufa, kamu akan mencintainya pada rasa pertama. Sekian, terima kasih.